Pernah sahabat bertanya kepada Nabi SAW, yang mana dalam satu hadis diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat bertanya, siapakah orang yang paling Allah Ta'ala benci sekali di dunia ini, selain daripada orang kafir ke orang yang tidak sembah Allah, tu cerita lain. Maka Nabi pun menjawab, abghadur rijali ilallahi al-aladdul khasimu. Manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang al-aladdul khasim. Maknanya al-aladdu ni orang yang kerah kepala. Kerah kepala. Al-khasim, suka bertengkar, suka membantah-bantah, payah nak setuju, suka membangkang. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu Nabi pernah beritahu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Kata Nabi, takkan masuk surga mana-mana orang yang mati dalam keadaan hatinya ada sifat action sikit, sombong, belagak, degil, tak dengar kata, walaupun mithqalu zarratin, besar biji sawi saja, kecil sangat. Jadi sahabat-sahabat yang mendengar hadis ni susah hati. Lantas ada yang seorang daripada mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, macam mana pula kalau seorang tu yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan? Adakah orang yang jangok ni pakai cantik, berjalan, suka pakai smart lah, orang jenis smart ni, suka pakai baju, kasut yang bagus-bagus, adakah itu dikira belagak juga ya Rasulullah? Jawab Nabi, la, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Oh, itu tidak. Memakai yang cantik, memakai yang indah-indah itu lain, kerana Allah Ta'ala itu indah dan suka kepada keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tapi yang aku masukkan sombong adalah orang yang batarul haq, kerah kepala, kata Nabi, kerah kepala, wa ghamtun nas, dan suka meremehkan pendapat orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu para ulama membahagikan manusia kerah kepala ini kepada dua jenis. Pertama, orang yang kerah kepala terhadap kebenaran. Yang kedua, orang yang kerah kepala sesama manusia. Jadi orang yang kerah kepala ni ataupun kerah hati ni, dia sombong pada kebenaran. Sebab itu orang yang kerah kepala, kerah hati, degil ini, benda ni ada kaitan dengan penciptaan nafsu. Makna orang yang kerah kepala ni, nafsu dia lebih kuat daripada benda lain. Sebab itu belajarlah daripada tokoh-tokoh yang Allah sebut dalam Quran nama-nama mereka, yang merupakan nama-nama orang-orang degil, kerah kepala, yang kita wajar mengambil pelajaran daripada kisah mereka. Siapakah sebagai contoh? Antara manusia paling kerah kepala dalam dunia, Firaun. Tapi umumnya Firaun ini Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran raja yang kejam, bengih, tak dengar kata. Sampaikan nama dia hari ini digunakan sebagai lambang kebiadaban, lambang kesombongan. Cuma kata para ulama, kerah kepala ni sangat dikhawatiri dalam agama kita, sebab orang yang kerah kepala ini dia jelmaan daripada hati yang kerah. Cuma dibahaskan bagaimana kita sendiri nak tahu hati kita ni makin hari menjadi kerah, semakin kerah, semakin hari semakin kerah. Kerana bermula daripada hati yang kerah, dia akan membawa kepada kerah kepala. Kata ulama berdasarkan hadis-hadis, bibit-bibit hati tidak jadi kerah pertama sekali apabila orang tu sudah ada rasa malas melakukan amal kebaikan. Bila dia dah start malas, itu sudah start ada dia punya tanda-tanda hati nak kerah. Bukan sekadar malas, yang kita khawatir ada orang sampai peringkat meremehkan amal ibadah. Pakai tudung, contoh,
tidak pakailah. Dia remehkan pula orang yang memakai tudung. Maknanya dia dah mula nak keras hati itu. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan orang yang semayangnya itu dalam keadaan malas, dan dia bersedekah tu pun rasa macam kena paksa. Surah At-Taubah ayat 54. Siapa golongan ini? Munafik, Allah Ta'ala sebut. Jadi kalau kita dah ada bisikan malas untuk melakukan ketaatan, mesti mau lawan. Kalau tidak, dia akan datang keras hati. Yang kedua, tanda hati itu dah makin keras, kata ulama, apabila sudah tidak tersentuh bila mendengar ayat-ayat Al-Quran. Hati-hatilah. Yang ketiga, kata ulama, bibit-bibit hati nak jadi keras ini apabila tidak tersentuh langsung bila melihat ayat kauniyah. Apa makna ayat kauniyah? Penciptaan alam jagat raya ini. Dia menengok musibah, wabak, pandemik. Bagi dia tak ada menginsafkan apa-apa. Dia menengok penciptaan alam, bulan mengambang, laut terbentang luas, haiwan-haiwan yang tak sekolah tapi boleh hidup berketurunan banyak, beranak pinak, pokok-pokok yang boleh besar walaupun tak dijaga. Tak ada rasa kebesaran Tuhan. Itu hati sudah makin keras. Maka hadirin hadirat sekalian, untuk kita nak menghindar daripada penyakit keras kepala ataupun hati yang qaswah, hati yang keras ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita dua kaedah. Boleh kita amalkan dua kaedah. Kaedah yang pertama, Nabi ajar minimumkan buat dosa. Disebut minimum, tidak sebut perkataan jangan buat dosa. Mustahil. Manusia tak berdosa tu bukan manusia. Kullu bani Adam, kata Nabi, setiap anak Adam mesti buat salah. Jadi yang kita mampu meminimumkan perbuatan dosa. Apa sebab? Kerana dosa, kata Nabi, adalah penyebab kepada keras kepala dan keras hati. Innal abda idza ahta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kata Nabi, apabila seorang hamba buat satu dosa, maka akan ditorehkan satu tumpuk hitam di dalam hatinya. Satu dosa saja tak ditorehkan. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Tapi kalau orang tu lepas buat dosa tu, dia istighfar, dia tinggalkan, suqila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan daripada tumpuk hitam itu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Tapi kalau dia buat lagi dosa, maka tumpuk-tumpuk hitam ini akan bertambah hatta ta'luwa qalbahu, sampailah tumpuk itu tutup semua hati dia. Wa huwa ar-ranul ladzi zakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka itulah, kata Nabi, dinding penutup yang Allah sebutkan dalam Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya mata hati mereka telah diselaputi dosa dengan sebab perbuatan maksiat yang mereka kerjakan. Surah Mutaffifin ayat 14. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi Nabi ajar nombor satu, untuk kita jauh daripada keras hati yang membawa kepada keras kepala, kurangkan buat dosa. Kalau buat, istighfar, kata Nabi. Itu kaedah pertama. Kaedah yang kedua, Nabi ajarkan untuk lembutkan balik hati yang dah keras kelentung ini, wujudkanlah keinsapan dalam diri dengan memandang orang-orang yang susah di sekeliling kita. Caranya apa Nabi ajar? 3 cara. Pertama, kata Nabi, selalulah jenguk anak yatim. Ada satu riwayat dicatatkan, pernah satu hari seorang sahabat, utian Nabi rajulun yashku qaswata qalbihi. Dia datang jumpa Nabi mengadu, ya Rasulullah,
hati saya ni keras sangat dah, payah nak dengar kebenaran, payah nak rasa saya sentiasa rasa betul dan macam-macam lagi. Keras, qaswata qalbi, keras hati saya ni. Maka kata Nabi, maukah kamu saya ajarkan satu amalan yang kalau awak buat, nescaya awak akan jadi lembut hati dan juga doa awak cepat dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Mudah saja. Sayangilah anak yatim, gosoklah kepala dia, berikan dia makanan dari makanan kamu, yalin qalbuka, nescaya hati kamu akan jadi lembut, wa tudrik hajataka, dan Allah akan melapangkan rezekimu. Dalam arti kata doa kamu dimustajabkan. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi tuan-tuan, kalau rasa nak lembutkan hati, rapatkanlah diri dengan anak yatim. Tabung anak yatim ada, tapi tak sama dengan kita jumpa anak yatim. Ada rezeki lebih, melawatlah rumah anak-anak yatim, tengok anak yatim, tak ada ayah, kecil-kecil tak ada ayah, kita sedih. Lembut hati kita menengok. Dan tambah lagi gosok pula kepala dia, kata Nabi, lembut hati kamu. Yang kedua kata Nabi, nak lembutkan hati hak keras hasil bincang dunia siang malam ni, sering-seringlah ziarah kubur, kata Nabi. Kata Anas bin Malik, Nabi pesan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fuzuruha fa innahu yariqul qalba wa tadma'ul aina wa tudzakkirul akhirah. Nabi sebut dulu, aku larang kamu pergi kubur, tapi sekarang pergilah, kata Nabi, ziarahlah kubur, sebab dia boleh melembutkan hati, yariqul qalba, lembutkan hati, tadma'ul aina, boleh mengalirkan air mata, wa tudzakkirul akhirah, boleh ingat hari kiamat. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, ini mustahab juga. Yang terakhir Nabi pesan, kalau nak lembutkan hati, kurangkanlah makan, kurangkanlah berehat, kurangkanlah tidur. Tiga perkara ni, salasatun turisu qaswata qalbi. Tiga perkara boleh membawakan kepada kerasnya hati. Apakah bendanya? Hubbun naum, suka tidur, tidur sokmo. Yang kedua, hubbur rahah, nak berehat sokmo, rehat sokmo. Wa hubbul akli, suka makan. Makan tak salah, rehat tak salah, tidur tak salah, tapi kalau lebih, kata Nabi, boleh keras hati. Jadi kurang-kurangkanlah. Orang panggil budaya RTM, rehat, tidur, makan.